Dunia sedang berada di ambang sebuah zaman yang penuh dengan cabaran dan ketidakpastian, di mana tanda-tanda akhir zaman semakin jelas kelihatan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, salah satu petanda besar yang akan mendahului kemunculan fitnah terbesar dalam sejarah manusia ialah kedatangan 3 tahun kesusahan yang melampau. Bayangkan sebuah dunia yang dilanda kemarau dahsyat selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama, langit akan menahan sepertiga daripada hujannya dan bumi akan menahan sepertiga daripada hasil tanamannya. Pada tahun kemudian sekarang menjadi lebih buruk apabila langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 hasilnya. Puncaknya adalah pada tahun ketiga, di mana langit tidak akan menurunkan hujan sama sekali dan bumi menjadi tandus sepenuhnya, menyebabkan segala tanaman mati dan haiwan ternakan musnah. Di tengah-tengah penderitaan ini, umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan zikir seperti tasbih, tahmid, dan takbir sebagai ganti makanan. Dalam suasana yang getir inilah, amalan membaca surah Al-Kahf pada setiap hari Jumaat menjadi perisai dan cahaya yang melindungi orang-orang beriman daripada kegelapan fitnah yang bakal menjelma. Setelah dunia diuji dengan penderitaan yang hebat, maka muncullah fitnah yang paling ditakuti, yaitu Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan bahawa makhluk ini akan muncul dari sebuah tempat di antara Syam dan Iraq. Kehadirannya bukan sekadar sebagai seorang individu, tetapi sebagai pembawa ujian keimanan yang tiada tandingannya. Dajjal akan diberikan kemampuan luar biasa yang boleh menggoncang keyakinan manusia. Di tangannya, dia membawa sesuatu yang kelihatan seperti syurga dan neraka. Namun, Rasulullah SAW telah memberi amaran yang jelas kepada umatnya. Apa yang dilihatnya sebagai neraka sebenarnya adalah syurga, dan apa yang dilihatnya sebagai syurga sebenarnya adalah neraka. Dia akan menggunakan keajaiban palsu ini untuk menipu manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman serta mengeluarkan harta karunnya. Ramai yang akan terpedaya dengan kuasanya, lalu mengikutinya dan terjerumus ke dalam kekufuran. Kecepatannya bergerak mengelilingi dunia digambarkan seperti hujan yang ditiup angin kencang, membolehkannya menyebarkan fitnahnya ke serata pelosok bumi dalam masa yang singkat. Walaupun Dajjal memiliki kekuatan yang menggerunkan dan mampu menguasai hampir seluruh dunia, kehebatannya mempunyai batasan. Imannya seorang mukmin akan diuji sepenuhnya apabila Dajjal cuba menakluki 2 kota suci umat Islam. Seperti yang dinyatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Dajjal tidak akan mampu memasuki kota Mekah dan Madinah. Setiap kali dia cuba mendekati salah satu gerbang kota tersebut, dia akan dihalangi oleh para malaikat yang berdiri teguh dengan pedang terhunus, menjaga kesucian kedua-dua kota itu daripada dicemari oleh fitnahnya. Tempoh kekuasaan Dajjal di bumi adalah selama 40 hari, tetapi ia bukanlah hari-hari biasa. Rasulullah SAW menerangkan bahawa satu hari pertama akan terasa seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, manakala hari-hari yang selebihnya akan terasa seperti hari-hari biasa kita. Ini adalah gambaran betapa berat dan panjangnya ujian yang akan dirasai oleh umat manusia pada waktu itu, di mana setiap detik dipenuhi dengan cubaan yang boleh meragut iman. Di puncak kekuasaan dan kezaliman Dajjal, ketika harapan manusia seakan-akan padam, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tiba. Di tengah-tengah kegelapan itu, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit. Hadis menyebutkan bahawa beliau akan turun di menara putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat. Kemunculan Nabi Isa menandakan permulaan kepada berakhirnya fitnah terbesar ini. Sebaik sahaja Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan mula cair dan meleleh seperti garam yang larut di dalam air. Namun, Nabi Isa akan terus mengejarnya sehinggalah baginda berjaya menangkap dan membunuhnya di Gerbang Lod, sebuah kawasan yang kini terletak di Palestin. Dengan terbunuhnya Dajjal, maka berakhirlah episod fitnah yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dunia akan kembali diselubungi kedamaian, keadilan dan kemakmuran di bawah pimpinan Nabi Isa alaihissalam yang akan memerintah berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW.
Kehidupan akan menjadi begitu sejahtera sehingga harta melimpah ruah dan tidak ada lagi orang yang mahu menerimanya, menandakan sebuah era baru yang penuh dengan rahmat dan keberkatan.